Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai fundamental. So malam ni nak terangkan apa? Malam ni kita akan anda perlu tahu satu word iaitu kita panggil recession. Apa itu recession? Nanti tu akan terangkan aku kata apa itu recession, dan nanti tu akan mudah tu akan terangkan juga dalam bahasa Melayu. Itu recession tu kalau ikutkan dalam bahasa Melayu, term dia ataupun maknanya lebih tepat adalah kita panggil kemelesetan. So dalam ekonomi kalau kita panggil recession, kita tahu ialah kemelesetan ekonomi. So kenapa anda perlu tahu recession? Penting untuk anda tahu recession. Recession ni adalah satu big event dalam market, dan sekiranya itu berlaku, kita akan expectation macamlah masuk ke melesetan ekonomi. So bila berlaku ke melesetan ekonomi, apa saja stock ataupun apa saja market yang anda pegang, expectation dia akan drop. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita cari tu punya whiteboard. So whiteboard untuk pagi ni senang aja. Sebelum ke whiteboard, kita pergi ke tu punya Google dulu. Kita nak tengok apa itu masuk recession. So senang je, ini adalah aku kata di Google saja anda boleh cari recession. Inilah kalau nak tengok apa tu recession, inilah recession. So by definition, recession adalah a period of temporary economy decline during which trade and industrial activity are reduced, generally identified by fall in GDP in two successive quarter. So macam mana apa maksudnya, nanti Zul akan terangkan secara detail untuk anda. So itulah masuk recession. Dalam bahasa Melayu kita boleh katakan iaitu kata dalam satu tempoh di mana berlaku decline ataupun penurunan ekonomi ataupun GDP itu kita merosot kejatuhan, dan nak identify ataupun dia punya kriteria recession tu macam mana ialah bila kita tengok GDP kita drop dalam masa 2 kali berturut-turut, atau mini kalau masanya kita tengok GDP 1, GDP 1 kita drop, GDP 2 pun drop. So itu bermakna adalah kita punya confirmation untuk kita berada dalam recession. So itulah kuartal recession. So nanti akan terangkan secara detail, jangan risau untuk anda recession dan apakah data-data yang kenapa recession ni berlaku, dan apakah akan berlaku, dan apakah opportunity yang kita boleh dapat bila berlaku recession. So lagi kita pergi kita punya dua punya chart whiteboard. Sebenarnya dia akan ubahkan sikit dia punya angle untuk di dia punya ni untuk dapatkan whiteboard tu. Kembali sikit. So ini adalah dia punya whiteboard. Kita akan more fokus kepada whiteboard. Okay, ni whiteboard. So untuk hari ni kita akan tengokkan untuk recession. So recession kita ada, kita tembak R je, recession. Betul lah, kalau betul kan, betul lah tu adjust tu recession. Recess, edge pun salah, recess. Okay, recession kita. So apa pun itu recession, dia tu akan ambilkan tisu dulu. Ambil tisu untuk kita ambil tisu. So first kita akan tengok adalah recession. Recession kita akan panggil recession. Kita punya word adalah recession. Okay, recession. Itulah kita panggil word recession, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil, dia akan ubah skrin dulu. Itu akan kita panggil, itu ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kemelesetan. Itulah nak dia, kemelesetan. Tu recession adalah kemelesetan ekonomi. So apa berlaku dan macam mana recession ni berlaku? So by definition tadi, recession kita tulis R saja. Recession berlaku bila GDP. So kita dah belajar awal-awal itu, hari pertama itu lah kata GDP. So anda tahu dah GDP ni apa. So GDP ni lah bila GDP ni drop. Bila ni drop dua kali berturut-turut. So meaning kalau tengokkan GDP 1, kita dalam setahun kita ada berapa? Kita ada 4 kuartal. So GDP kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Tu tak kisah mana-mana kuartal, tapi dia perlu drop. Dia punya recession tu nak kata, kalau data ataupun by right, recession tu confirmationnya adalah bila kita tengok GDP drop salah satu ini, tapi dia mestilah berturut-turut. Ini kalau drop 1, 2, ini kita recession. Kalau dia drop 1, 2 naik, 3 drop, so dia tak masuk recession. Tapi kalau recession tu kita nak tengok bila dia jatuh kuartal berturut-turut. Ini 1 jatuh, GDP jatuh, masa kuartal 2 pun dia jatuh. So ini masa tu kita akan dapat kita punya confirmation untuk recession. So kenapa recession ni penting untuk kita identify, untuk kita tahu? Sebab apa? Dia akan berlaku efek yang besar dalam market.
So normally kita akan nampak punya hura-hura sebelum berlaku recession tu hanyalah untuk confirmation kita dalam kemelesetan. Tapi sebelum recession tu pun kita dah dapat dah tengok data punya, data contoh kita tengok data di CPI di mana kita tengok interest rate, kita tengok kata inflation, kita tengok inflation dah naik. Kat mana tengok inflation? CPI tadi, kemudian kita tengok interest rate pun mula dah naik. Kenapa interest rate mula naik? Sebab apa? Inflation naik, nak kawal ya interest rate tu. Ini kita nampak, sekiranya kita nampak pergerakan ni, inflation, interest, lepas tu kita apa lagi? Unemployment, aku kata berkurangan, dan kita nampak harga naik. So itulah menunjukkan kita dah on the way recession, dan kuartal peak je ataupun kemuncak dia adalah bila berlaku recession, kita akan nampak confirmation GDP kita berkurangan 2 kali berturut-turut, sama ada antara kuartal 1, kuartal 4 tu mana-mana saja, tapi mestilah berturut-turut. Bila kita tengok recession berlaku, so apa berlaku dalam market ataupun dalam ekonomi, mesti kita akan tengok dan mana-mana kita akan melakukan kenaikan dan kita akan mula melakukan dropping banyak. Dropping tu boleh sampai mostly dalam 60 ke 70% dropping untuk market sebelum ada balik, aku kata ke gain balik untuk more long term. So untuk recession adalah peluang yang terbaik siapa nak masuk dalam market. Sebab apa? Bila ini kita akan nampak harga-harga stok. Contoh kita akan stok, kita ada crypto. So apa saja yang ni kita kena mesti tengok stok lah, stok tu, dan apa saja kita instrument, aku kata investment yang tengok. Ini adalah masa yang terbaik untuk anda masuk. Sebab apa? Kita akan tengok stok ni akan mostly down sebanyak 60%. Crypto mostly kalau ikutkan ada yang mostly dalam 80%. So 80% diskaun. Anda bayangkan anda pergi supermarket, anda nak satu barang tu tapi barang tu mahal. Tiba-tiba besok tu anda pergi barang tu tengah diskaun 60%, 80%. Anda nak beli tak melak? Mestilah nak beli kan tu. Itulah aku kata berlaku masa recession, kita akan ada peluang untuk invest. So masa inilah orang kata kalau ni bukan cash is the king, sinilah masa cash is the king, iaitu masa recession ini. So itulah recession, dah perlu anda tahu dan kenapa berlakunya recession dah terangkan tadi. Yang kita anda perlu tahu adalah recession ni adalah kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi bila berlaku GDP berkurangan, berjatuh 2 kali berturut-turut. Kemudian kita nak tengok apa yang berlaku GDP ni, apa yang boleh dapat, apa yang kita boleh gain. Kita boleh gain aku kata harga, aku kata kita akan dapat diskaun untuk kita punya beli stok. Apa saja stok, kita akan beli kripto. Kalau anda macam tu jenis kripto, so kripto stok anda boleh invest. So kalau anda nak aku kata jinak dalam kata trading saham ataupun aku kata invest dalam saham apa ni, apa saja saham dalam Malaysia ke, aku kata luar negara ke, kripto ke, tak apalah, inilah yang bertahu. So currently kita berada dalam recession tu. Tahun ni tahun 22 kita ada aku kata confirmation untuk recession kat mana? Recession di US market. So biggest ekonomi dalam dunia ni US market. So US market adalah currently berada dalam recession. Kenapa berlaku recession? Sebab apa? GDP 1 dan juga GDP 2 dia berlaku pengurangan, iaitu ini negatif 1.5 ataupun negatif apa tu, tapi penurunan. So berlaku 2 kali berturut-turut. So ini by right kejatuhan GDP ni adalah menunjukkan kita berada dalam recession. So sebab tu tengok di US market kali banyak kenapa dia punya inflation. Even di US market kali pun dia punya berapa. Nak tengok tadi apa yang menyebabkan recession. Tadi kita tengok apa inflation. Inflation di US last month adalah 91 tapi dah drop sikit kepada 8.5. So meaning dah 9.1% dia punya inflation. Tinggi tak tinggi? Tinggi kan. Currently untuk yang terbaru report adalah 8.5% dengan interest currently berada di 1.75 ataupun 2%. Tapi dalam 1.75 tu tak ingat 1.75 ataupun 2% currently. So meaning untuk balance kan tu, kalau nak betul-betul nak kata naikkan balik GDP ataupun lari dalam recession ni, interest ni perlu dinaikkan, kata at least samalah kawasan ni. So dia balance. So now tak balance, inflation tinggi, interest baru berapa, so ini akan ada lagi berlaku peningkatan. So bila berlaku peningkatan dalam interest ni, apa yang akan berlaku dalam market maknanya juga lah kita akan loan yang anda bayar tu akan bertambah,
So ini akan mengurangkan pembelajaran di company untuk buat expand company. So ini expand tu dia akan efek lah employment, gaji apa semua tu nampak. Dia punya apa yang tu terang sebelum ni anda akan nampak dah. Itu bermain dalam kitaran anda punya pembelajaran. Tu itulah untuk tahun ni recession tu itu hanya untuk pagi ni untuk malam ni. Dia terangkan inflation aku berdasarkan recession. Apakah anda perlu tahu mengenai recession? Tu itulah recession adalah word yang penting dalam market ataupun ekonomi kalau nak belajar recession iaitu kemelesetan dan anda perlu identify recession bukanlah kuartal yang buruk dalam market. Buruk kalau anda dah buy itu dan tak keluar, tak ambil profit. Tapi ialah recession adalah peluang another cycle untuk anda reinvest balik apa saja yang anda dah ambil profit masa buran itu. Now anda nak invest balik untuk next punya buran. So itulah untuk recession. So guys, jumpa lagi untuk next review. Jangan lupa like, subscribe. Besok malam kita akan belajar pula mengenai pergerakan ekonomi yang lain. Dan besok kita akan sharekan. Besok itu akan terangkan untuk anda another term dalam ekonomi dan apakah poin yang penting untuk anda tahu sekiranya anda nak tahu belajar ekonomi dalam term-term apa lagi yang perlu anda tahu. Okay, itu aja untuk malam ni. Thank you for like, subscribe. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.